Baik, seperti yang dijanjikan, hari ini kita akan masak masakan warisan dengan chef kami. Siapa nama chef? Nur Zalina Nordin. Nur Zalina Nordin. Baik chef, hari ini kita nak masak apa chef? Kita nak masak gulai asam rong. Gulai asam rong. Ya. Baik, macam mana rupa gulai asam rong itu? Macam mana bahan-bahan dia? Jom kita tengok chef. Apakah bahan-bahan yang diperlukan chef? Baiklah, kita menggunakan ikan patin ataupun patin. sebarang ikan sungai. Oh, ikan sungai. Ikan Selain daripada ikan patin, ikan bawang boleh? Boleh. Boleh ya? Kita boleh gunakan lampam Jawa, ikan Ikan kelah. kelah. Banyak lagi lah. Banyak jenis. Ikan keli pun boleh. Ikan keli pun boleh ya, mudah. Kalau ikan keli mudah nak dapat. Baik, Ya, seterusnya betul. chef. Kita juga gunakan daun kesum. Daun kesum untuk mewangi kan. Aroma dia. Aroma, betul. Sama juga Dengan bunga kantan. bunga kantan. Bunga kantan ni kadang orang selalu tanamlah dekat rumah, keliling rumah betul, keliling rumah je chef betul. boleh dapat. Dan juga kita ada pucuk paku. Pucuk paku. Selain daripada pucuk paku, boleh ke kita ganti dengan sayur-sayur lain chef? Boleh. Macam pucuk ubi. Pucuk ubi Ataupun keladi pun boleh. Oh, keladi. Okey. Ataupun nangka ya? muda. Nangka muda. Ya. Okey, boleh ya. Kita boleh ganti sayur dia dengan sayur-sayur yang lain. Baik, seterusnya chef, bahan-bahan yang lain? Kita ada gula. Kita ada garam. Kemudian kunyit hidup. Kunyit ni kalau nak tahu banyak khasiat. Oh, kunyit hidup ni kan. Dan juga kita ada cili padi. Cili padi orang panggil cili api pun ada orang panggil. Cili padi ataupun cili api. Betul. Dan ini kita ada asam gelugur. Asam gelugur ataupun asam keping. Asam keping. Ramai orang kenal asam keping, betul, chef. Betul. Dan ini orang kata bahan yang paling utama. Paling utama ya. Macam iaitu, mana kita nak hasilkan asam rong, bahan utamanya adalah biji getah. Biji getah. Kalau nak tahu, dia biji getah ataupun biji getah. buah perah. Buah perah. Dua jenis bahan yang kita gunakan. Dan kita boleh gunakan sama ada ni ataupun buah perah. Sama ada, ya, sama ada biji getah ataupun buah perah, tetapi sebab buah perah ni sukar didapati. Susah ya. Dalam hutan belantara. Jadi kita yang paling mudah biji getah. Biji getah. Pada musim ni lah, musim dia gugur kan. Ya, betul. Baik chef, boleh tak chef ceritakan macam mana asam rong ni buatnya? Asam rong ni dihasilkan. Okey. Kalau sini ada biji getah, kita keluarkan kulit yang luar tu dan kita dapatkan ni dalam dia lah. Ni isi dia. Isi dia yang lembut tu. Isi dia lembut yang warna putih di dalam dia. Kemudian kita tumbuk, ada orang dia tumbuk kasar sikit lah, ataupun dia pecah-pecahkan sikit. Kemudian dia jemur dalam 5-6 hari lah. Kena jemur bagi dia kering. Kenapa kita kena jemur chef? Jemur tu nak buang dia punya getah tu. Getah dia. Getah dia. Ada tak kesan chef kalau misal kata kita tak keringkan dengan betul? Ada orang kata dia memabukkan. Oh, boleh mabuk. Boleh mabuk. Jadi kita kena pastikan dijemur kita punya biji getah ni dijemur sehingga kering, betul-betul kering. Kalau hari panas 5-6 hari, mungkin gitu, kalau chef, berhujan seminggu ke. Okey, selepas buah getah tu kering, kita akan ambil kumpulkan, kemudian kita tumbuk. Selalunya orang tumbuk dengan lesung kayu lah yang besar kan, kalau buat banyak. Tumbuk ni lah, tumbuk halus. Tumbuk halus. Kemudian kita keluarkan dan kita gaulkan dengan sedikit garam dan sedikit air. Orang kata air itu nak bagi keluar minyak dia. Oh, untuk bagi dia jadi asam tu. Ya. Kemudian baru kita letak semua dalam bekas yang besar ataupun tempayan kan, kalau orang di kampung-kampung kan letak dalam tempayan, kita tutup dan mungkin dalam 3-4 minggu tu boleh makan dah. Jadi bentuk dia akan jadi macam ni lah. Akan menghasilkan asam rong. Kalau tengok macam bau pun macam asam Jawa lebih kurang macam tu. Tapi ni proses dia ataupun bahan asal dia unik sangat ya. Buah getah ya, siapa bayangkan boleh guna ya untuk masakan. Hampir pupus. Itu yang kita nak kongsikan kepada seluruh penonton kita, bahawa siapa sangka buah getah boleh jadi makanan yang sedap. Baik chef, saya tak sabar lagi nak tengok macam mana kita nak hasilkan gulai asam rong ni. Betul. Boleh chef tunjukkan? Boleh. Gulai asam rong. Baik, kita dah tengok bahan-bahannya tadi. Kemudian sekarang kita teruskan macam mana chef untuk menyediakan gulai asam rong yang sedap ni chef. Tengok ya. Mula kita kena tumbuk.
Okey, apakah bahan-bahan yang kita perlu tumbuk, Chef? Ni kita ada cili padi. Cili padi dalam 8-9 biji lah. 8-9 Kalau biji. nak pedas bolehlah sampai Tambah 15 lagi. Ya, betul. Nak kita pedas iris. tambah lagi. Kemudian kita letakkan kita punya kunyit Kunyit hidup. Kalau nak sedap memang pakai kunyit hidup, Chef. Ya, betul. Lagipun khasiat dia banyak yang untuk jantung ya. Baik untuk kesihatan. Ya, betul. Kemudian ada petua orang tua-tua, kalau kita menumbuk ni kita letak garam sikit untuk memudahkan dia hancur. Ini petua yang kita boleh amal kat rumah. Bukan masak asam rong je, untuk semua jenis resipi. Ya. Okey. Dan jangan letak gula lagi. Kadang dia berair. Nanti dia mengecik kat mata. Itu dia punya petua lagi tu. Jangan campur gula. Jadi kita tumbuk dulu bahan-bahan kita sampai hancur, sampai lumat. Jadi kita tak guna bawang dengan bawang putih, bawang besar tak pakai ya? Tak guna. Okey, baik. Sebabnya masakan yang kita yang dahulu kala yang jarang dimasak ni mudah sebenarnya. Sangat mudah, hanya 2 bahan saja, tuan-tuan. Untuk tumbuk dululah. Yang kita gunakan cili dengan kunyit hidup saja. Tapi kalau sesiapa yang mungkin susah nak dapat kunyit hidup, kunyit serbuk pun boleh sebenarnya. Tapi rasa dia kurang sikit. Lain sikit lah. Lain sedikit lah rasa dia. Dia tak jadi pekat macam kita guna kunyit hidup lah. Ya, kalau kunyit hidup ni macam masakan mak-mak kita lah. Yang original sikit. Original. Jadi lepas dah hancur sikit ni, kalau nak lagi lumat pun bolehlah, lama sikit lah ya. Kalau pakai blender pun boleh kan, Chef? Boleh. Tapi kalau tumbuk ni orang kata lagi sedap. Dia punya rasa dia lain sikit. Betul. Naknya lepas tumbuk tu kita guna lesung ni letak air. Lepas kita tuang sekali. Sebab dia punya paste tu kan. Pati dia semua masuk dalam masakan kita. Ya, betul. Okey, lepas ni dah hancur sikit ni kita letakkan asam rong. Ini bahan utama yang kita gunakan untuk masakan pada kali ini. Dalam lebih kurang 3 sudu lah. 3 sudu untuk 1 kilo ikan lah. 1 kilo ikan lebih kurang 3 sudu besar. Macam tu. Jadi saya guna sudu kecil, tambah sikit lah kan. Kita agak-agak lah. Sebab bahan kami limited. Dan kita tumbuk lagi. Betul. Bagi dia sebati. Betul. Sebab asam rong tu sebati dengan cili dengan kita punya kunyit. Jadi naik bau dia. Betul tu. Ini belum masak lagi, Chef. Punya bau dah mula sebab dah. unik kan gula asam rong ni. Dia sangat unik. Sekarang ni kalau nak tahu asam rong ni boleh di order dan dipesan secara online. Ada yang mengusulkannya lah, Chef. Betul ya. Cuma tuan-tuan kena cari di laman-laman lah. Di laman-laman web. Betul. Dan kita letakkan sedikit saja air. Sedikit air ya. Supaya dia jadi macam paste lah. Bila dah masuk air ni jangan tumbuk kuat-kuat pula. Nanti mengecil-kecil pula dia lah. Dan sekarang ni bolehlah kita tambah gula sikit. Barulah masukkan gula. Nak balancekan dia. Rasa dia. Jadi kita kalau dulu kan guna batu giling ya. Batu giling. Kalau masak banyak lah. Okey, ni dia. Itu saja bahan tumbuk dan bahan asam rong. Okey. Dan sekarang ni kita dah bersedia untuk memasak. Silakan, Chef. Baik, kita akan terus memasak. Chef, boleh tunjukkan caranya macam mana? Boleh. Dan mula-mula kita masukkan air. Air dulu ya, Chef? Buat kuah dia. Sebenarnya gulai ni ada orang suka kuah banyak. Jadi tambah air lah. Kita letak air dulu, kemudian kita boil dulu. Kita panaskan air. Tak juga. Tak juga? Lebih kurang macam tu. Kita masukkan air. Kita hidupkan api lah. Hidupkan api. Okey. Dan ini dia bahan tumbuk kita tadi. Bahan-bahan tumbuk kita ya. Kita masukkan saja. Nampak tu dia. Ada asam rong, ada cili. Dan color kuning tu naik. Ya, kunyit. Itu yang buat kita punya masakan tu nampak cantik. Ya. Kita masukkan. Kita masukkan semua, Chef. Ya. Wangi ni. Dah wangi dah. Berbau dah, tuan-tuan. Dah berbau dah ni. Dah mula lapar dah saya ni. Senduk. Boleh senduk ya? Ya. Jadi ada satu lagi petua orang tua yang boleh orang kata kongsi. Apa tu, Chef? Sebab kita guna lesung batu jadi khasiat dia banyak. Jadi kita masukkan air sikit. Letakkan air sikit saja. Kemudian kita
ambil saki baki. Ya, betul. Bahan-bahan yang kita tumbuk tadi tu dan kita masukkan. Keaslian dia tu ya ada. Ya, orang kata air tangan. Ya, ini yang orang kata jangan bazir, elok. Betul. Okey. Okey, seterusnya kita gaul lah chef ya. Kita kacau. Jadikan dia seperti paste ya. Bagi larutlah dalam air tu. Dalam air. Ya. Sangat mudah chef ya. Ya. Kita tak perlu tumis, tak perlu minyak. Cuma didihkan air, kemudian masukkan bahan-bahan kita tadi. Dipastikan dia tak berapa larut pun tak apa, sebab nanti dia akan mendidih dan dia akan larut semualah. Okey. Okey, kita biarkan dulu. Kita masukkan ikan terus. Kita terus masukkan ikan. Jadi kalau orang kata keluarga yang ramai tu kita buat lebih lah ya. Ya. Ikan patin. Ikan yang kita gunakan pada kali ini ikan patin. Dan kepala ni pun ramai orang minat ni. Ini bahagian kepala kalau saya punyalah. Kalau kepala tu memang saya punya minat saya lah. Ni lebih kurang sekilo lah. Sekilo ya? Sekilo lebih sikit. Sekilo lebih sikit. Itu apa orang kata ada kuah sikit-sikit kan. Jadi kita masak lagi lah. So kita masukkan semua bahan-bahan. Kemudian seterusnya kita masukkan apa chef? Masukkan ni asam gelugur. Asam gelugur ataupun asam keping. Asam keping. Jadi kita masukkan yang besar lah ya. Sebab kadang-kadang kita kena tengok juga kalau dia rasa kurang masam, kita tambah lagi. Kadang-kadang kita masak ni rasa masam sangat, keluarkan. Kita cicip dulu kita rasa keluarkan dulu. Kita boleh keluarkan. Kemudian kalau rasa masam sangat, kita keluarkan sikit. Kalau tak cukup masam, kita tambah lagi. Jadi orang kata memasak ni bukannya sukar. Dan bukanlah mengikut aturan. Itu cita rasa masing-masing. Ada yang suka masam lebih, pedas lebih begitu ya chef ya. Ya. Jadi kita biar sekejap. Biar sekejap bagi ikan tu empuk. Tak juga. Bagi dia sebati lah. Sebati dengan kuah tadilah. Dengan kuah tadi. Dan kita boleh masukkan ni pula. Okey, bahan-bahan yang lain pula lah kita akan masukkan. Kita masukkan ni bunga kantan. Bunga kantan ya? Bunga kantan. Ini untuk aroma. Betul. Untuk aroma dia. Selalu saya akan buangkan lah yang luar tu. Okey. Kita potong macam ni. Dan kita belah dua lah. Belah dua ya chef ya? Belah dua ke belah empat boleh kot. Boleh. Kalau empat nanti dia hancur pula. Dia hancur pula. Jadi belah dua lah. Belah dua tu nampak cantik macam sikit. Ni. Kita masukkan. Dan juga kita punya tu daun kesum. Daun kesum. Daun kesum ni kalau nak patah-patah pun boleh dia. Kita masukkanlah daun kesumnya. Bagi dia. Memang betul lah kalau kita masak asam-asam ni mesti ada ya. Daun ni. Sebab ini yang menaikkan lagi bau dia, rasa dia. Betul. Jadi kalau letak banyak pun tak apalah. Tak ada masalah tapi pun. Jangan banyak sangatlah, nanti tenggelam pula. Tenggelam pula dengan rasa sayur. Sayur kita tak ada rasa. Kita agak-agak. Itu dia. Sedang mendidih ni. Baunya semakin menusuk hidung saya. Kalau kat rumah tu kena tak nak nasi lah masa ni. Dah ready. Dia tak boleh tahan tadi. Kalau kena dengan nasi panas, Allahu Rabbi. Jadi memang orang kata salah satu hidangan yang hampir pupus dan jarang dibuat. Tapi sekarang ni memang orang kata boleh, sebab kita boleh dapati asam rong order saja. Secara online. Ya betul. Memudahkan lah. Penonton di rumah boleh carilah. Boleh cari. Kalau ada kesempatan boleh buat sendiri, tapi agak susah lah. Supaya orang kata menghidupkan balik kan masakan warisan kita. Ini yang nenek moyang kita makan dulu. Jadi kalau nak orang kata lebih cepat, kita tutup sekejap. Bagi dia masak dulu. Masak dululah. Kemudian nanti kita akan tambah bahan-bahan yang lain pula. Bila ikan tu dah masak, kita tambahkan pucuk paku. Pucuk paku yang ni adalah yang terakhir lah. Sebagai sayur-sayur dia chef ya. Ya. Macam kita cakap tadi, kalau nangka muda tu kita kena rebus dulu sampai empuk. Nangka muda kena rebus. Pucuk ubi pun sama. Betul. Kalau tak nak rebus pun boleh, tapi nanti dia lihat sikit lah.
Gitu Tadi kan. dia pun akan masak lama. Sebab nanti takut isi ikan tu hancur lah. Betul. Kalau kita lama boleh sangat. masak awal lagi. Ada orang dia rebus dulu dengan rasanya kalau tak silap beras ke untuk hilangkan pahit dia. Oh, ada. Asam gelugur pun ada petua dia lah. Petuanya masukkan sedikit. Asalnya asam gelugur. Untuk hilangkan rasa pahit tu. pucuk ubi kayu. Tapi orang kata pahit-pahit tu lah ubatnya. Betul. Pahit tu ubat. Baiklah kita tengok ikan kita tengok ikan kita macam mana. Apa gambarnya? Tu dia. Jadi dah. Kita balikkanlah tentang kepala ni kan. Kita balik-balikkan sikit. Kalau nak tahu kepala ni dah masak ke tidak, kita tengok mata dia. Mata dia tu kenapa, Chef? Kalau jadi putih tu dah masak lah. Oh, begitu ya? Kalau merah lagi baru bangun tidur. Betul tu. Tenggelamkan sikit. Jadi kita tenggelamkan sikit. Menyelerakan ni. Dengan bau dia. Bau daun kesum, bunga kantan. Okey, sekarang kita letakkan sikit masukkan pucuk paku. Jadi kalau orang kata nak potong halus pun boleh jugalah. Tapi tak berapa, yelah nanti dia hancur pula kan. Dah hancur pula, tak susah pula nak makan. Jadi kita potong agak-agak dia lah. Rasanya cukup lah. Ada orang kalau orang kata tak nak kalau masih nak mengekalkan kehijauan tu tak masak lama lah. Kita masak sekejap je. Dan nak masak betul-betul baru kita masukkan sayur. Betul-betul. Okay, kita tunggu sekejap. Betul. Dan akhir sekali nanti garam dan gula. Kita akan balancekan rasa tu dengan garam dan gula. Betul. Okey, kita jumpa selepas ini. Gulai asam rong kita dah nak siap. Jadi bahan terakhir yang kita akan masukkan adalah garam dan gula. Jadi ini adalah untuk rasa dia, Chef ya. Ya, betul. Kita balancekan rasa asam rong tu dengan garam dan gula. Sebab mula-mula tadi untuk menumbuk saja. Ya, tapi betul. dia orang kata nak bagi dia perfect bagi dia rasa sedap lah. Rasa dia sedap. Okey, ni dia. Gaul sikit. Jangan kau banyak sangat nanti takut isi dia hancur. Hancur. Jadi pastikan dia ni lah sebatilah kan yang garam dan gula yang kita letak tadi. Tu dia. Memang harum bau dia. Bau dia dah naik dah, Chef. Kita akan hidangkan lah sekejap lagi. Kita akan hidangkan sebentar lagi. Baik, inilah dia gulai asam rong. Ini adalah resepi warisan yang jarang-jarang kita masak, jarang-jarang kita jumpa. Sekali lagi Jabatan Warisan Negara mengucapkan terima kasih, Chef, kerana sudi berkongsi resepi kepada kami. Sebenarnya saya juga mengucapkan jutaan terima kasih kerana memberi peluang saya memperkenalkan gulai asam rong yang datangi daripada Pahang sebenarnya. Jadi sama-samalah kita cuba ya untuk orang kata mengekalkan kembali ataupun masakan warisan yang kata hampir pupus lah kan. Jadi dah tak ada lagi dah. Jarang dimasak lah. Kalau kita tak mewarisinya, siapa lagi? Ya, betul. Terima kasih, Chef. So, selepas ini ada satu lagi resepi. Jadi, nantikan. Kembali ke dapur warisan. Baik, seterusnya kita akan masak masakan warisan yang seterusnya. Kita nak masak apa, Chef? Tepek pisang, kuih manisan. Tepek pisang. Jadi tepek pisang ni ada nama istimewa dia. Apa nama istimewa dia? Namanya Puteri Berdiang Baju Hangus. Istimewa. Berdiang baju hangus semua. Jadi makanan ni berasal daripada mana? Dari Perak. Dari Perak. Tu dia. Baik. Kita nak tengok apakah bahan-bahan yang kita perlukan untuk buat tepek pisang. Okey, kita perlukan santan. Santan kelapa sikit lah yang pati dia ya. Supaya dia rasa lemak. Ya, betul. Kemudian sedikit minyak. And then ni kita ada garam. Rasa. Dan juga tepung gandum. Untuk buat bahan utama dia. Ya, dan juga gula.
dan kelapa parut putih. Kelapa yang parut putih. Yang ni memang orang kata kalau kuih-kuih muih tradisional yang mungkin hampir pupus yang jarang orang buat, banyak menggunakan kelapa lah. Sebagai dia punya dressing Macam-macam dia lah. Juga daun pisang. Daun pisang. Biasalah kan kita kuih-kuih tradisional ni, dan juga pisang. Pisang yang ranum lah kalau boleh ya. Pisang yang masak ya. Masak dan manis. Ya, betul. Apa pisang yang kita pakai hari ni? Hari ni saya pakai pisang berangan. Pisang berangan. Pisang berangan ni manis ya? Ya, selain daripada pisang berangan, kita boleh guna pisang restali, pisang awak, pisang emas. Kalau nak guna pisang yang moden-moden tu pun boleh juga. Cavendish. Sebenarnya semua jenis pisang boleh lah. Betul. Okey, baik. Baik chef, kita dah tengok bahan-bahannya. Kita tengok macam mana pula cara untuk menyediakannya. Okey. Seterusnya kita akan lihat macam mana untuk menyediakan putri berdiang kain terbakar. Baju hangus. Baju hangus kain terbakar. La ilaha illallah. Okey, baik. Saya boleh tunjukkan cara-cara. Boleh. Okey, mudah saja kan. Mula-mula kita perlu campurkan kita punya kelapa parut. Kita masukkan kelapa parut. Ya, ni yang paling penting, kelapa parut ni nak bagi dia lemak, kena tambah dengan garam. Okey, kita campurkan sedikit garam dalam parutan kelapa. Ya, ini kira parutan orang kata putih sahaja ya. Putih sahaja. Kelapa. Jadi yang kerak-kerak hitam-hitam tu kita tak maulah kalau boleh. Jadi bila kita letak pada kuih kita tu nampak cantik. Ya, betul. Jadi kita gaul dulu dengan garam. Jadi dia tambah lemak kan. Kita ketepikan dulu. Baik, kita nak buat dia punya pisang. Pisang dia pula. Jadi kita kalau boleh pisang yang ranum lah ya, maknanya masak lah. Jangan masak sangat. Kalau masak sangat pun tak apa juga sebenarnya. Tapi rasanya dah berbeza sikit lah. Berbeza, tapi jangan masak terlampau ranum lah. Sebab nanti dia, kalau dia terlampau ranum, nanti dia lembek, jadi kita perlu tambah lebih tepung gandum. Itulah dia. Kalau pisang tu dia dah terlalu masak, kita lebihkan tepung. Tapi dia rasanya acidic sikit lah berbanding dengan yang baru ranum lah ya. Yang baru ranum, jadi dia ada rasa yang agak lain sikit. Keras sikit. Ya. So saya akan gunakan lebih kurang 4 biji. Kalau keluarga ramai tu tambahlah ya. Lebihkan lah. Ya, lebihkan. Macam tu. Dia kalau pisang ni mungkin tak manis sangat, kita boleh tambah gula. Untuk dapatkan rasa yang lebih manis tambah lagi. Satu lagi lah. Nampak tak cukup, kita tambah satu lagi. Kadang-kadang pisang tu kecil kan. Betul. Tak puas pula kan makan. Okey, ni dia pisang kita. Kita boleh lecek. Nak tolong buat tak? Boleh. Saya tolong ya. Tolong lecek. Jadi saya tolong lecekkan. Pandai ke? InsyaAllah boleh chef. Kita lecekkan pisang ni sampai dia lumat lah. Kemudian sambil tu saya masukkan sedikit lagi garam dalam ni dan juga gula. Jadi rasa dia. Rasa dia, kemanisan dia. Tak apa ya, minta tolong ya sekali ya. Boleh chef, tak ada masalah. Kemudian kita punya santan. Okey, jadi masa dia melenyek ni kita campurkan sekali lah. Boleh juga. Santannya. Kalau kau nak tunggu orang kata apa? Lenyek dah. Okey. Dah hancur lah dia kan. Jadi kita ubah kepada sudu lah, senang sikit kan. Okey, baik. Kita Okey. Kita guna sudu pula. Kemudian kita tambahkan kita punya tepung gandum. Kita campurkan dengan tepung. Jatuh. Tu dia. Okey. Tambah separuh dulu. Kemudian kita aduk lah ya. Gaul lah. Kita gaulkan dia. Ni saya tepikan. Boleh tolong gaul sekejap. Saya tepikan dulu. Okey. Kita gaul. Tu dia. Dan tambah sedikit santan lah. Sikit. Jadi dia lemak lagi lah ya. Jadi jangan terlalu cair sangat lah kan. Betul. Sebab
tepek pisang ni dia lebih kurang macam lepat. Ya, tapi cara dia buat tu. Cuma caranya agak berbeza. Jadi kalau orang kata sebab resipi ni agak pupus ataupun orang jarang buat, sebab kalau zaman dahulu tu dia orang macam kelapa semua boleh tanam di sekitar rumah kan. Jadi santan pun digunakan kan. Saya tambah sikit lagi. Pasal kita nak banyakkan lah kan, nak banyakkan sikit. Dia ada rasa kental sikit ya. Jadi kita tambahkan tepung lagi sikit. Jadi dia tambahkan banyak sikit lah maknanya. Dapatlah banyak sikit. Tapi betul. Kalau lebih sangat nanti rasa pisang tak dapat. Betul. Gitu. Cukup dah tekstur dia. Cantik lah ni kan. Saya cuba tengok pula. Macam mana orang lelaki yang menggodaknya. Lembut. Kita lembut dia kau. Begitu. Okey. Boleh dah. Okey, cantik. Okey, baik. Kita dah sediakan adunan tepung. Kemudian tepung dan pisang. Kemudian kita tengok macam mana kita memasaknya. Betul. Okey, sekarang kita nak tengok macam mana cara untuk memasak tepek pisang. Pertama sekali kita tengok macam mana cara untuk letakkan pisang tu di atas daun pisang. Saya boleh tunjukkan, Chef. Okey, ni dia daun pisang kita. Tak perlu dilayur. Cuma lipat dan gunting lah. Gunting bulat sikit ya. Cara dia. Tu nak cantikkan dia punya daun pisang lah. Kita potong bulat, separuh bulat lah. Sebab kita nak lipat dia nanti kan. Kalau orang kata kalau nak cepat masak, buat besar-besar pun boleh. Besar-besar pun boleh. Kalau kita buat satu-satu, bentuk dia ikutlah saiz yang kita nak. Jadi kita panaskan dapur lah. Kita panaskan pan dulu. Sebab kita akan bakar tepek pisang ni di atas pan yang panas. Kalau ada kuali lepeh pun bolehlah di rumah kan. Ya. Okey. Dan kita akan letak kita punya adunan ni secara rata. Kita ratakan dulu atas daun pisang. Separuh sahaja. Tak penuh. Sorry, minta maaf, penuh. Kita tak penuh ya. Tak penuh. Kemudian kita akan lipatkan dia. Ya. Kita tengok macam mana cara dia. Macam tu. Kemudian kita letak kelapa. Kelapa letak dekat atas dia. Kelapa tak perlu penuh. Separuh je lah. Separuh saja kita letakkan. Kalau nak inti lebih bolehlah letak lebih. Jadi terpulang pada penonton. Cita rasa. Kalau ikut cita rasa masing-masing. Kalau nak kelapa lebih, kita letak kelapa lebih. Dan kita letak sedikit minyak lah di atas pan. Sikit saja ya. And then bila pan tu dah panas, kita api kena perlahan sikit lah. Tak payah panas sangat lah. Sekarang mudah dah. Ada dapur gas. Kan kalau orang dulu-dulu pakai dapur kayu. Jadi kita lipat dua macam ni. Lipat dua dan kita letak je. Letakkan saja. Begitu. Kita buat sekali lagi lah. Okey, kita buat satu lagi. Macam tadi juga kita guntingkan. Kalau boleh sama saiz lah ya. Saiz lebih kurang lah. Nanti kecil besar pula jadinya. Nak berniaga, nanti orang tak belilah. Tak cantik. Orang nak yang besar. Yang besar je orang pilih. Harga sama. Okey, ni kita letak kita punya adunan. Ada orang dia bakar dulu, kemudian baru digunting pun ada juga. Bagi dia nampak dia, jadi bentuk dia tu sama. Ya. Kita rata-ratakan dia. Kemudian letakkan separuh je. Inti lah. Kiranya inti lah ni. Inti tepek pisang. Ya. Kemudian kita lipatkan dia. Dia orang kata inti dia dekat dalam. Jadi kita letakkan, bakarkan dia. Jadi berapa lama kita nak tunggu ni, Chef? Kita tengok sampai dia dah masak lah. Dan kita terbalikkan. Masak. Macam mana kalau daun pisang tu, macam mana kita nak tahu dia dah masak? Kadang dia hangus sikit-sikit lah. Dia punya daun tu dah hangus sikit-sikit. Kita anggap dia dah masak lah. Betul-betul. Boleh satu lagi kan? Boleh tu satu lagi. Kita potong lah. Muat tu.
Kalau nak potong 4 segi pun boleh. Saya bagi shape dia macam ni je lah. Bentuknya ni terpulang kepada penonton macam mana nak buat dia punya daun pisang tu, bentuk daun pisang tu. Nak petak boleh, nak segitiga boleh, kau nak buat bintang pun boleh. Kalau kreatif, kalau kreatif boleh buat bentuk bintang, bentuk bulan terpulang. Jadi kita letakkan atas pisang, kita lenyekkan dia, kita ratakan dia. Jangan tebal sangat lah ya. Jangan tebal sangat, jangan nipis sangat. Begitu. Jadi kalau ada pisang-pisang kat rumah yang dah ranum tu kan, kalau rasa tak nak ataupun dah selalu sangat buat cekodok, apa kata kita buat ni pula. Ya, betul. Kan balik-balik cekodok, balik-balik cekodok. Kan kita tukar pula, kita buat tepek pisang. Betul. Tepek ni orang mana yang selalu guna ya? Tepek ni kalau macam orang sebelah-sebelah Pantai Timur ni, tepek ni tampal. Itu dia. Senang je, agak senang lah kan membuatnya. Mudah, kan? agak mudah. Dia macam lemping tapi dia yang istimewanya bila kita letak daun pisang ni dia wangi. Aroma daripada daun pisang. Betul. Ya. Dan cara buatnya taklah rumit mana pun. Inilah makanan tradisional kita yang kita kena jarang dibuat lah kira. Jarang dibuat, jarang jumpa. Dia garing-garing dia dah garing lah tu. Dia dah mula masak lah tu. Bau aroma pisang dia, bau tepung dengan dengan buah pisang tadi tu. Ya, dengan santan. Santan tu yang bagi dia lagi lemak. Ya, betul. Dia orang kata kalau ada kuali lepeh macam orang selalu buat roti canai tu, mudah. Boleh juga. Mudah sikitlah. Kita nak orang selalu kadang-kadang orang ada juga anak-anak kena suka makan burger ke ataupun yelah burger yang kita buat sendiri. Ya, betul. Kurangkan yang diproses lah ya. So gunakan pan tu untuk masak. Ya. Okey, jadi kita tengok selepas ini macam mana rupa dia selepas dibakar. Baik, kita punya tepek pisang dah siap dah. Tu dia, inilah rupanya ya, tepek pisang. Kita letak dulu dekat dalam bekas ni. Nampak menarik ya. Wangi daun pisang tu. Daun pisang dengan ni belum rasa lagi ni. Ini belum rasa dah nampak sedap dah. Nampak tu dia punya daun pisang tu hangus tu, yang orang kata baju dia hangus tu. Ya, itu yang nama Putri Berendang. Berdiang. Baju hangus. Bajunya hangus. Inilah dia resepi kita yang kedua. Jadi seterusnya saya ucapkan terima kasih kepada chef kerana sudi berkongsi masakan warisan. Alhamdulillah. Jadi kita akan ke episod yang seterusnya. Nantikan masakan-masakan warisan yang akan kita kongsikan pada penonton semua. Okey? Terima kasih kerana menonton.